Assalamualaikum korang, I'm Wada. Okey, hari ni Wada nak cerita sikit kat korang kisah perempuan yang alim difitnah dan dibakar hidup-hidup. Sebelum dia dibakar hidup-hidup, dia dipukul, disepak, diterajang, ditampar, ditumbuk sehingga berdarah. Cerita yang Wada nak bagi tahu kat korang ni sebenarnya tak adalah nak ungkit-ungkit benda yang dah lama, tapi Wada just nak kongsi dengan korang sebagai pengajaran kita. Okey, seorang perempuan ni bernama Fakunda Malik Zada yang berumur 27 tahun. Cerita ni sebenarnya 5 tahun lepas, berlaku pada 19 Mac. Fakunda Malik Zada ni adalah seorang guru sukarelawan di sebuah sekolah. Pada suatu hari, Fakunda ni dia pergi sekolah macam biasa, dia berjalan untuk pergi ke sekolah. Okey, semasa dalam perjalanan dia pergi ke sekolah, langkahnya terberhenti di dan berjumpa dengan seorang Bilal yang menjual tangkal. Bilal ni menjual tangkal tu kepada Fakunda dan menyatakan bahawa tangkal itu mempunyai banyak kelebihan jika Fakunda membelinya. Tetapi Fakunda ni seorang yang berani menyuarakan pendapat beliau. Lalu Bilal ni pun marah tau. Dia marah sebab Fakunda ni dah lah tak nak beli dia punya tangkal. Lepas tu cuma menyuarakan pendapat dia pula kan. So Bilal ni marah dan dia menjerit wanita ini telah membakar Al-Quran. Dan dia adalah wanita suruhan Amerika. So ramai-ramai lah datang kat Fakunda dengan Bilal ni tau. Lepas tu ramai-ramai tanya dia, betul ke yang Fakunda ni membakar Al-Quran? Selepas itu, ada seorang lelaki yang tidak dikenali datang dan pukul Fakunda. Lebih kurang 40 orang pukul Fakunda. Fakunda cuba untuk mempertahankan dirinya, tetapi tidak boleh kerana terlalu ramai lelaki yang telah memukulnya. Selepas itu, 19 anggota polis telah datang dan melepaskan tembakan pada atas untuk meleraikan pergaduhan itu. Fakunda dikerumun oleh 19 anggota polis itu dalam keadaan berdarah-darah. Akhirnya 19 orang polis itu tewas kerana seramai 150 orang telah menolak dan menarik Fakunda ke atas bumbung. Dia tarik sebab nak lepaskan daripada pihak polis. Pihak polis pun apa lagi? Diorang ada 19 orang je untuk menghalang 150 orang. Korang rasa memang tak boleh lah kan? Lepas tu lebih menyayat hati, diorang pukul Fakunda ni tanpa rasa kesian. Dan pada masa tu pihak polis hanya boleh melihat Fakunda sahaja. Tidak cukup dengan itu, Fakunda telah diseret sejauh 200 meter dengan kereta. Lepas diorang dah seret Fakunda tu 200 meter, diorang humban pula Fakunda ni dekat tepi sungai. Lepas dah jatuh dekat tepi sungai tu, diorang pukul lagi Fakunda. Ada seorang lelaki yang berumur 16 tahun, tak kenal siapa-siapa pun, dia tak ada kena-mengena dengan Fakunda, telah mengambil satu batu yang sangat besar daripada batu bata, besar memang besar, ketuk atas kepala Fakunda. Lalu Fakunda meninggal dunia. Selepas Fakunda meninggal dunia, diorang semua ni cuba membakar mayat Fakunda. Tetapi tak boleh sebab Fakunda punya baju terlalu banyak dengan darah sehingga api tu tak boleh bakar badan dia kerana basahnya baju Fakunda tu dengan darah-darah tu. Lepas tu, diorang sanggup buka baju Fakunda tu dan lilit dengan kain badan Fakunda tu. Lepas tu diorang bakar. Lepas diorang dah bakar, dah jadi abu. Lepas tu ada polis yang datang call parents Fakunda dan mengatakan bahawa Fakunda telah meninggal dunia. Selepas itu, ibu Fakunda datang ke tempat yang Fakunda dibakar itu dan ibu Fakunda membersihkan
Abu-abu itu sambil menangis sebab sangat sedih kerana anaknya yang baik itu diperlakukan sebegitu. Selepas siasatan, mendapati Farkhunda tidak bersalah dan dia tidak membakar Al-Quran. Semasa pengebumian Farkhunda, yang menguruskan mayat Farkhunda 100% semua perempuan sahaja. Kerana Sahara Musawi mengatakan bahawa lelaki tidak layak untuk memegang mayat Farkhunda kerana di mana lelaki semasa Farkhunda dipukul. Selepas 2 hari pengebumian Farkhunda, ramai yang menunjuk perasaan dan menyuarakan pendapat diorang. Ramai-ramai berkumpul nak keadilan terhadap Farkhunda. Selepas itu, penjual azimat dan 49 orang yang memukul Farkhunda, iaitu 11 anggota polis telah dipenjarakan selama setahun. Budak lelaki yang 16 tahun membaling batu ke kepala Farkhunda itu telah dihukum sampai mati. Tak lupa juga kepada penjual azimat itu yang memfitnah bahawa Farkhunda telah membakar Al-Quran, telah dihukum mati juga. Akhirnya, jalan yang Farkhunda mati itu telah dinamakan sebagai Jalan Farkhunda. Itu je cerita yang Wada nak sharekan dengan korang semua. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Pengajaran untuk video ni adalah kita tidak boleh percaya dengan benda yang kita belum tahu ataupun tidak. Kalau kita tengok dekat media sosial, kita dengar daripada orang-orang yang kita tidak kenal ke ataupun kita kenal sekalipun, kita jangan terus percaya. Kita kena ada bukti yang sahih, baru kita boleh percaya benda tu betul atau tidak. So, korang semua jadikan satu pengajaran untuk korang semua. Jangan cepat percaya dengan orang sekeliling korang. Itu sahaja video Wada untuk kali ini. Harap korang enjoy dengan cerita Wada ni. Dan jangan lupa tekan like, tekan subscribe and then notification bell dekat tepi tu. Jangan lupa komen video apa yang korang nak lagi Wada buat. InsyaAllah Wada akan buat. Okay? Bye. Thank you so much for watching.